Saya ada jumpa budak umur 19 tahun. 19 tahun. Cubaan bunuh diri berkali-kali. Saya kira lebih dari 5 kali kan. Terakhir berjaya diselamatkan. Allah Ta'ala panjangkan lagi umur dia. Dia makan ubat apa? Penenang tu, penenang. Dia telan semua. Dia ingat dia boleh mati dah katanya. Dia ingat ajar kat tangan dia ramak. Pertama sekali bila dibawa jumpa saya, sepupu dia bawa jumpa saya, Ustaz tolonglah cakap-cakap sikit dengan dia ni. Apa yang aku nak cakap? Pertama sekali dia kata apa tuan-tuan? Sidang Jemaah Mata Allah SWT. Pertama cakap, hidup lagi rupanya saya ni. Nampak tak? Memang sungguh-sungguh dia nak mati. Subhanallah. Ingat, siapa bunuh diri, tak jumpa syurga dah. Jangan main-main. Tak jumpa syurga dah. Lepas tu saya tanya, kenapa nak bunuh diri? Saya kata, dia cakap apa? Hidup ni kejam. Jangan ingat orang muda ni rasa happy go lucky sekarang ni. Tak. Dia bukan duduk pada nombor. Tuan Haji kata, saya baru 67, belum 70. Itu nombor je. Kadang-kadang yang berumur tu lebih bagus daripada yang tak berumur ni. Yang berumur baru nak naik ni kadang-kadang dia tak faham. Stres dia, hidup dia. Apatah lagi dengan keadaan hidup sekarang ini, yang ujian bertubi-tubi datang, dia pun tak tahu apa makna ujian. Hidup-hidup celik-celik je, dia kena buat semua benda. Kena cari duit, kena buat itu, kena sara hidup, macam-macam benda. Tak sempat pun nak datang mengaji, ilmu pun alah sikit je. Akhirnya dia buat keputusan. Dia buat keputusan sendiri. Ni kata saya nak bawa contoh ni, yang ni betul-betul berlaku kat saya ni, umur 19 tahun, perempuan. Dia kata apa? Hidup ni kejam. Jadi cuba reflect ide kita. Kalau nak tengok hidup kita ni, kata Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi, kalau kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur, berjaya jadi hamba yang bersyukur, maka Allah akan bagi nikmat. Nikmat dekat mana nikmat? Nikmat bukan dekat dunia. Sebab dunia ni barang yang, contoh, ada orang ada duit, ada orang tak ada duit. Kalau kita rasa nikmat itu pada duit, ada orang yang ada duit tapi stres. Walaupun kita tak jumpa depan-depan, memang ada tuan-tuan. Ada orang yang tak ada duit tapi tenang. Pelik? Ya. Sebab nikmat bukan duduk pada benda. Nampak? Sebagai contoh, dulu sebelum kahwin, katanya nikmat kahwin ni. Beria-ria nak kahwin, tak sabar dia nak kahwin. Tapi bila dah kahwin, bila tanya macam mana? Kalau aku tahu kahwin macam mana, aku ceraikan suami aku, katanya. Suami, isteri nak ceraikan suami, katanya. Kalau aku tahulah macam ni kahwin, baik tak payah kahwin, katanya. Dulu dia kata, ada isteri, ada suami, bahagia, nikmat. Tapi Ustaz azab, katanya. Dulu susah, tak ada duit. Faham dah tu, susah tak ada duit, kita faham. Lah ni dah ada duit, susah juga. Sebab apa? Susah, takut tak ada duit balik. Tadi memang susah tak ada duit. Ini dia dah ada duit, tapi dia takut duit dia tak ada balik. Lebih parah tuan. Nampak tak? Maknanya nikmat bukan duduk pada benda. Bukan. Itu yang pertama kita kena faham. Jadi ayat surah Ibrahim ayat 7 tadi Allah kata, nikmat itu diberikan yakni pada mana? Apakah yang membolehkan kita berhadapan dengan yang berbeza-beza tadi? Ada orang ada duit tapi stres, ada orang yang tak ada duit tapi tenang. Kat mana? Dekat hati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kamu ada penyakit, aku tambah lagi sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Kamu takkan nampak jalan pulang, jalan balik takkan nampak. Jadi hari ini sedang jemaah mata Allah SWT, kalau hari ini kalau kita nak menyingkapi kehidupan ini dengan hanya melihat luaran, itu akan menentukan nikmat atau azab, maka penglihatan ataupun pandangan kita ada pandangan yang salah. Jadi nak berbalik dengan tajuk kita, ujian kehidupan itu sebenarnya di mana Allah uji.
Yang ini kita nak tekankan. Sebab kalau kita lihat tadi akan ada dua golongan, yang akan golongan yang nikmat, golongan yang azab. Di dunia lagi tuan-tuan, bukan di akhirat nanti ni. Di dunia dah nampak dah. Ini hasil ujian. Ada dua yang akan kita hadapi bila orang berhadapan dengan ujian. Ada orang yang akan melepasi ujian dengan mendapat nikmat. Ada orang berhadapi ujian, dia akan mendapat azab. Bagaimana cara dia? Mari kita lihat sidang jemaah mata Allah SWT. Di manakah sebenarnya ujian itu berlaku? Sebab kita ingat ujian ni seperti tadi. Azab dan nikmat ni diuji dengan benda. Azab lah tak ada duit ni. Oh payah tak ada duit. Kita diuji dengan kesihatan. Oh payahlah sakit ni. Nampak tak? Tapi ada je orang sihat sakit juga. Macam tadi budak umur 19 tahun sihat dia. Sihat dia tuan-tuan. Tapi sakit jiwa. Parah lagi. Nampak tak? Jadi makna kata di sini ada satu tafsiran yang lebih besar yang kita perlu faham supaya kita tidak gagal dalam ujian kehidupan. Kerana gagal dalam ujian kehidupan ni bukan boleh repeat balik macam ujian test peperiksaan tu. Kalau ujian gagal boleh repeat kalau dibagi nyawa, insya-Allah. Tapi kalau sebelum habis ni tiba-tiba gagal, lepas tu habis, alamatnya tak dapat jawab balik soalan, dah habis dah. Habis dah tuan-tuan. Soalan tu semua berlaku ketika tengah hidup dan dinamakan ujian.